Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua penonton yang saya kasihi. Hari ini, mari kita bersama-sama menyelami lautan sejarah Islam untuk mengenali seorang tokoh yang begitu agung, seorang pemimpin yang ketegasannya disegani kawan dan lawan, seorang sahabat yang kasihnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada tandingan. Dialah Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Kisah Umar tidak bermula sebagai seorang sahabat Nabi. Sebaliknya, pada zaman jahiliyah, beliau dikenali sebagai seorang pemuda Quraisy yang gagah perkasa, cerdas, dan sangat kuat menentang ajaran Islam. Kebenciannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya begitu mendalam sehingga kan pada suatu hari, dengan pedang terhunus, beliau bertekad untuk menamatkan riwayat baginda. Bayangkan betapa tegangnya suasana pada ketika itu. Musuh Islam yang paling digeruni sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan niat jahatnya. Namun, kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Dalam perjalanannya, beliau terserempak dengan seseorang yang memberitahu bahwa adiknya sendiri, Fatimah binti Al-Khattab, dan suaminya telah memeluk Islam. Bagai disambar petir, kemarahan Umar memuncak. Beliau segera mengubah haluan ke rumah adiknya. Setibanya di sana, beliau terdengar alunan ayat suci Al-Quran yang sedang dibaca. Tanpa teraga-aga, beliau menampar adiknya sehingga berdarah. Melihat darah yang mengalir di wajah adiknya yang tetap teguh mempertahankan keimanannya, hati Umar yang keras mula tersentuh. Rasa bersalah dan ingin tahu menyelubungi dirinya. Beliau meminta lembaran ayat suci yang sedang dibaca. Setelah membersihkan diri, beliau membaca permulaan surah Taha. Ayat demi ayat meresap masuk ke dalam kalbunya yang paling dalam, menggetarkan jiwanya dan membuka pintu hidayah yang telah lama tertutup. Kata-kata itu begitu indah, begitu benar, begitu agung. Ia bukan ciptaan manusia. Pada saat itu juga, Umar bin Khattab, penentang Islam yang paling tegar, berlari menuju ke rumah Al-Arqam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berkumpul, bukan lagi dengan niat untuk membunuh, tetapi dengan hati yang tunduk dan jiwa yang pasrah. Di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengistiharkan syahadah. Gema takbir para sahabat bergema di seluruh Mekah. Keislaman Umar menjadi satu kemenangan besar buat umat Islam. Dari saat itu, dakwah tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Umar dengan beraninya berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kita harus bersembunyi? Bukankah kita di atas kebenaran?" Bermula dari situlah era dakwah secara terbuka. Bermula gelaran Al-Faruq yang diberikan oleh Rasulullah SAW amat bertepatan. Kerana kehadirannya benar-benar memisahkan era ketakutan dan era keberanian umat Islam. Setelah kewafatan Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar dilantik menjadi khalifah yang kedua. Zaman pemerintahannya selama lebih kurang 10 tahun dikenali sebagai zaman keemasan dalam sejarah Islam. Beliau bukanlah pemimpin yang hanya duduk di singgasana. Beliau adalah pemimpin yang turun padang. Setiap malam, beliau akan meronda di jalan-jalan Madinah, bukan dengan pengawal, tetapi sendirian, untuk melihat sendiri keadaan rakyatnya. Ada satu kisah yang sangat masyhur. Pada suatu malam, beliau terdengar tangisan anak-anak dari sebuah khemah. Apabila didekati, beliau melihat seorang ibu sedang memasak batu di dalam periuk untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan, sambil berharap mereka akan tertidur. Hati Umar luluh. Tanpa berlengah, beliau terus berlari ke Baitul Mal, memikul sendiri sekarung gandum di belakangnya. Apabila pembantunya menawarkan diri untuk membawanya, Umar berkata, "Apakah kamu mahu menanggung dosaku di akhirat kelak?" Beliau sendiri yang memasak makanan itu dan memberikannya kepada keluarga tersebut, sehingga mereka kenyang. Inilah dia, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, yang memikul sendiri beban rakyatnya. Ketegasan Umar dalam pentadbiran tiada tolak bandingnya. Beliau memperkenalkan sistem kalender hijrah
menubuhkan jabatan-jabatan kerajaan, membina infrastruktur seperti jalan raya dan terusan, serta menyusun angkatan tentera yang sangat teratur. Di bawah kepemimpinannya, empayar Islam berkembang pesat, menakluki Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia pada ketika itu. Namun, perluasan kuasa ini bukanlah untuk menindas, sebaliknya, ia membawa cahaya keadilan dan membebaskan manusia daripada kezaliman. Beliau pernah berkata, "Sejak kamu memperhambakan manusia, sedangkan ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka." Kata-kata ini menjadi asas kepada prinsip kebebasan dan hak asasi manusia dalam Islam. Keadilannya tidak mengenal bulu, walaupun terhadap anaknya sendiri. Apabila anaknya Abdullah bin Umar membeli unta yang kurus dan menggembalakannya bersama unta milik negara, unta itu menjadi gemuk. Apabila unta itu hendak dijual, Umar mengarahkannya untuk menjual pada harga modal sahaja, dan lebihan keuntungannya dimasukkan ke dalam baitul mal. Beliau berkata, orang akan berkata, "Ini unta anak Amirul Mukminin." Lalu mereka memberinya layanan istimewa. Beliau tidak mau sedikit pun unsur kepentingan pribadi mencemari amanah yang dipikulnya. Umar juga seorang yang sangat warak dan takut kepada Allah. Beliau sering menangis karena bimbang, tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan sempurna. Beliau pernah berkata, "Kalaulah seekor keledai tergelincir di bumi Irak, niscaya aku bimbang Allah akan bertanya kepadaku, wahai Umar, mengapa tidak engkau ratakan jalan untuknya?" Subhanallah, lihatlah betapa tingginya rasa tanggung jawab seorang pemimpin sejati. Beliau tidak takut kepada manusia, tetapi beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya berakhir dengan sebuah tragedi. Ketika sedang mengimamkan sholat subuh, beliau ditikam oleh seorang hamba Majusi bernama Abu Luluah. Walaupun dalam keadaan cedera parah, perkara pertama yang ditanyanya bukanlah tentang dirinya, tetapi, sudahkah kaum muslimin menyelesaikan sholat mereka? Sehingga ke nafasnya yang terakhir, pikirannya tetap pada ummah. Sebelum wafat, beliau sempat menubuhkan sebuah majelis syura yang terdiri daripada 6 orang sahabat terkemuka untuk memilih khalifah seterusnya, memastikan peralihan kuasa berjalan dengan lancar. Begitulah kisah Umar bin Khattab Al-Faruq, daripada seorang penentang yang tegar kepada seorang pembela Islam yang paling hadapan, daripada seorang pemuda yang panas baran kepada seorang pemimpin yang adil, penyayang, dan sangat takutkan Tuhannya. Kepribadiannya yang agung, ketegasannya dalam menegakkan kebenaran, dan keadilannya yang menyeluruh menjadikan beliau contoh ikutan terbaik bagi para pemimpin sepanjang zaman. Kisahnya bukan sekadar cerita sejarah, tetapi ia adalah obor yang menyuluh jalan kita, memberi inspirasi untuk menjadi insan yang lebih baik, lebih berani, dan lebih bertanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai Sayyidina Umar Al-Khattab dan menempatkannya bersama para nabi dan orang-orang soleh. Semoga kita dapat mencontohi, walaupun secebis daripada keagungan akhlaknya. Terima kasih karena sudi meluangkan waktu menonton video ini. Sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.